Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muzakir bin Hasan Al-Kunju. Saya akan menerangkan tentang pendahuluan. Malaysia ialah sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada berbilang kaum dan mempunyai bahasa masing-masing. Terdapat 3 golongan kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Ketiga golongan kaum ini dapat menuturkan pelbagai bahasa dan dialek seperti bahasa Melayu, Inggeris, Tamil, Mandarin, Cantonese dan sebagainya. Kepelbagaian bahasa yang terdapat di Malaysia telah mewujudkan rakyat negara ini yang mampu menuturkan 2 bahasa atau lebih. Masyarakat Malaysia biasanya akan menguasai bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pertama. Bahasa juga dipengaruhi oleh pelbagai faktor perkembangan secara berterusan seiring perubahan zaman dan budaya. Perubahan zaman dan budaya ini menyebabkan berlakunya fenomena bahasa. Fenomena bahasa ini lahir daripada situasi kedua-bahasaan atau dikenali sebagai bilingualisme. Fenomena ini telah menjadi bahasa pasar, seterusnya turut diserap ke dalam media massa seperti filem dan media bercetak seperti karya penulisan moden. Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti dan menganalisis fenomena bahasa yang diguna pakai dalam novel Isteri Separuh Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir Ahmad bin Adri Ahmad. Nombor pendaftaran matrik saya 191042690. Okey, saya daripada kumpulan 4 ingin membentangkan mengenai analisis fenomena bahasa isteri separuh masa, iaitu latar belakang dan penyataan masalah. Okey. Yang pertama sekali, latar belakang. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai perbezaan masyarakat seperti latar belakang identiti, bahasa, budaya dan etnik. Latar kepelbagaian bahasa dalam masyarakat di Malaysia wujud kerana sebahagian rakyat Malaysia terdiri daripada golongan multilingual iaitu pelbagai bahasa dan bilingual. Okey. Fenomena percampuran bahasa asing ke dalam bahasa ibunda menjadi kebiasaan di Malaysia. Maafkan saya, di Malaysia. Contohnya, bahasa pertama ialah bahasa ibunda, bahasa Melayu yang selalu digunakan pakai oleh seseorang apabila bertutur. Bahasa kedua ialah penggunaan bahasa yang diselitkan seperti bahasa Inggeris percampuran di dalam bahasa Melayu. Okey. Impak dia, orang Melayu dapat dilihat seolah-olah mengalami kekeliruan jati diri. Bak kata Datuk Seri Dr. Rais Yatin, iaitu sekerat ular sekerat belun. Seterusnya, terdapat 4 jenis fenomena bahasa yang lahir dalam kalangan masyarakat Malaysia. Yang pertama, peralihan kod berlaku apabila individu bertukar-tukar bahasa dalam pertuturannya. Ianya bertujuan untuk menegaskan sesuatu, mengetraskan diri, identiti, kumpulan dan status serta melangkaui sepadan sosial dan etnik. Okey. Pengalihan kod merupakan suatu gejala berbahasa yang lazim terjadi dalam kebanyakan bahasa di dunia, sama ada dalam pertuturan atau tulisan. Percampuran kod merupakan pertukaran bahasa daripada satu bahasa ke bahasa yang lain dalam bentuk lisan atau penulisan dan juga dikenali sebagai bahasa rojak. Perkara ini merupakan fenomena biasa dalam masyarakat Malaysia yang mengamalkan lebih daripada 2 bahasa. Okey. Perubahan gaya pula bermaksud merupakan perbualan mengikut suasana keadaan semasa yang wujud pada ketika itu. Seperti yang kita dapat kupas di dalam novel ini mengenai dialog yang dipertuturkan seperti "What that is not a good idea, nenek," kata-kata Nazrin selepas nenek yang mahu Nazrin berkahwin dengan Medina. Okey, seterusnya, "Sooner or later aku tetap akan ceraikan kau," kata Nazrin kepada Medina. Seterusnya, pernyataan masalah. Kajian yang telah dijalankan di dalam novel Isteri Separuh Masa karya Suryana yang dijalankan oleh pengkaji adalah bertujuan untuk mengenal pasti dan menganalisis fenomena bahasa dalam novel tersebut. Okey. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Boni Tauhid pada tahun 2008 yang bertajuk Analisis Campur Kod pada mahasiswa jurusan Manajemen Perhotelan dan Manajemen Pariwisata, pengkajian beliau adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya campur kod, faktor campur kod serta jenis campur kod yang dominan pada medan. Okey.
Manakala pengkaji di dalam novel ini pula mengenal pasti dan menganalisis keempat-empat fenomena bahasa, iaitu pertukaran kod, pengalihan kod, percampuran kod dan perubahan gaya. Okey. Pengkaji mengkaji percampuran kod antara bahasa Melayu dan Inggeris. Seterusnya, pengkaji juga mengkaji antara dialek Kedah dan bahasa Melayu standard berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Faridah binti Nazir pada tahun 2003. Okey, yang bertajuk campur kod dan alih kod. Suatu analisis sosial-linguistik dalam pembelajaran bahasa Melayu, beliau telah menganalisis bentuk campur kod dan alih kod di samping menentukan faktor penyebab dan fungsi penggunaan campur kod dan alih kod tersebut. Manakala pengkaji di dalam novel ini hanya mengkaji pencampuran kod dan pengalihan kod secara umum sahaja. Okey. Dan terakhir sekali yang dapat saya kupas, menurut Tan Kuei Yi pada tahun 2009, dalam tesisnya yang bertajuk Fenomena Percampuran Kod dalam Berita Hiburan Surat Khabar Bahasa Cina di Malaysia, beliau telah mengenal pasti bahasa Inggeris yang telah dicampurkan ke dalam ayat-ayat bahasa Cina di Malaysia, manakala pengkaji hanya mengkaji percampuran kod antara bahasa Melayu dan Inggeris. Beliau menggunakan kaedah soal selidik untuk mendapatkan data kajian, manakala pengkaji mendapatkan data kajian dengan kaedah menganalisis novel Isteri Separuh Masa tersebut. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iqbal Arif bin Nazri. Saya akan membentangkan berkenaan tujuan dan kepentingan. Objektif kajian. Pertama, untuk mengenal pasti fenomena bahasa yang terdapat dalam novel Isteri Separuh Masa. Kedua, untuk menganalisis fenomena bahasa yang terdapat dalam Isteri Separuh Masa. Kajian ini penting untuk dikaji supaya dapat mengenal pasti fenomena bahasa yang terdapat dalam novel ini. Dengan menganalisis fenomena bahasa, ia dapat memberi gambaran yang jelas tentang fenomena bahasa yang digunakan pada masa kini. Dalam kajian ini, fenomena bahasa yang terdapat dalam novel ialah pertukaran kod, peralihan kod, percampuran kod dan perubahan gaya. Kajian ini penting bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai masalah bahasa yang digunakan dalam penulisan kreatif. Penulis sepatutnya menggunakan bahasa Melayu yang standard supaya dapat melahirkan masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan tidak memberi impak yang negatif pada masyarakat, terutamanya golongan yang mudah terpengaruh, terutamanya kanak-kanak dan remaja. Kajian terdahulu daripada 3 orang tokoh, iaitu Ahli Linguistik Malaysia Awang 2004, Tan Kuei Yi 2009 dan Siti Rahimah Mustafa 2014. Menurut Ahli Linguistik Malaysia Awang 2004 yang mengkaji bahasa rojak, bahasa rojak merupakan satu bentuk keracuan bahasa yang terdapat dalam bidang linguistik. Beliau berpendapat bahawa istilah bahasa rojak bukanlah istilah linguistik. Istilah ini diwujudkan kerana terdapat percampuran bahasa dari bahasa Melayu dan bahasa asing di Malaysia, iaitu bahasa Inggeris. Fenomena ini bukanlah satu fenomena yang baru. Fenomena bahasa Melayu yang bercampur aduk dengan bahasa Inggeris telah diterima untuk digunakan dalam harian. Namun, penggunaannya hanya terbatas kepada satu keadaan yang tidak formal dan tidak rasmi. Tetapi, jika ianya digunakan dalam wacana rasmi atau formal, ianya merupakan ia sebagai satu pemilihan bahasa yang salah. Menurut Tan Kuei Yi 2009 dalam tesisnya yang bertajuk Fenomena Percampuran Kod dalam Berita Hiburan Surat Khabar Bahasa Cina di Malaysia. Penyelidikan ini dijalankan untuk mengkaji fenomena campuran item linguistik bahasa Inggeris dalam Berita Hiburan Bahasa Cina di Malaysia, iaitu Guangming Daily, China Press dan Mun Sangpo. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kelas-kelas kata bahasa
Inggeris yang telah dicampurkan ke dalam ayat-ayat berita hiburan bahasa Cina di Malaysia. Pengkaji juga membincangkan ciri-ciri linguistik bahasa Inggeris yang telah dicampurkan. Faktor-faktor yang mengakibatkan item-item leksikal bahasa Inggeris dicampurkan secara interlingual ke dalam berita hiburan akhbar bahasa Cina di Malaysia. Pengkaji menggunakan beberapa kaedah untuk mencapai objektif kajian ini. Kaedah kajian ini adalah menerusi pemerhatian, soal selidik dan temu bual. Daripada analisis 1000 ayat berita hiburan yang mengandungi percampuran kata bahasa Inggeris, didapati kata nama, kata adjektif dan kata kerja bahasa Inggeris banyak dicampurkan ke dalam ayat berita hiburan bahasa Cina. Kata tugas seperti kata adverba, kata seru, kata penafi, kata pembenar dan kata ganda pula kurang dicampurkan dalam ayat berita hiburan bahasa Cina. Pengkaji mendapati bahawa item leksis bahasa Inggeris yang dicampurkan telah bertukar fungsi tata bahasanya dan seterusnya mempengaruhi maknanya. Menurut Siti Rahimah Mustafa 2014 dalam tesisnya yang bertajuk Kekeliruan Jadi Punca Bahasa Bercampur Aduk, penyelidikan ini dijalankan adalah bertujuan untuk meneliti keupayaan bahasa Melayu dalam komunikasi yang dikendalikan dalam laman sosial Facebook dan untuk meninjau implikasi bahasa Inggeris terhadap jati diri kaum Melayu. Terdapat kajian menunjukkan bahawa pengaruh bahasa Inggeris semakin menyaingi bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana wujudnya kekeliruan jati diri dalam diri penutur. Akhir sekali, kajian ini penting untuk memberi gambaran sebenar perihal penggunaan bahasa Melayu dan penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fiwai Zahan. Nombor matrik saya 19042223 daripada RK12. Saya ahli kumpulan daripada kumpulan 4. Jadi saya akan menerangkan tentang metodologi, bahan kajian dan hasil kajian. Okey, pertama sekali metodologi, kaedah kajian. Kaedah kajian untuk tajuk kami menggunakan kaedah media elektronik iaitu penggunaan internet, kaedah penyelidikan pustaka iaitu mendapatkan maklumat dari pengkaji tempatan dan luar negara. Yang ketiga, kaedah menganalisis teks iaitu menganalisis teks secara menyeluruh dan akhir sekali kaedah menganalisis novel iaitu novel Isteri Separuh Masa. Seterusnya batas kajian. Batas kajian memberi fokus pada frasa dan ayat dalam novel dan data yang diperolehi hanya dalam bab 1 hingga bab 34 sahaja. Seterusnya hasil kajian. Daripada hasil ini kita mendapati terdapat 3 jenis fenomena bahasa iaitu pencampuran kod, pertukaran kod dan pertukaran garis dan pertukaran gaya. Ini adalah contoh teks pencampuran kod. Ia mencampur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Dan ini merupakan contoh yang kedua bagi pencampuran kod untuk bagi pencampuran antara logat Kedah dengan bahasa Melayu. Seterusnya adalah pertukaran kod. Di sini sebagai contoh, you better stay away of this. I'm not talking to you. Tengking Nazrin kepada pelancong lelaki tersebut. Dan akhir sekali adalah pertukaran kod. Di sini sebagai contoh, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Nazrin iaitu, saya bukan suruh awak minta maaf. Soalan saya tadi kenapa awak lewat?
Di sini kita mendapati bahawa Dr. Nazrin bercakap secara formal ketika berada di dalam kelas. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Akhir sekali, kajian ini meneliti dan menganalisis fenomena bahasa dalam penulisan. Kajian ini dilakukan berdasar novel Isteri Separuh Masa. Seterusnya, aspek yang difokuskan dalam kajian ini ialah jenis-jenis fenomena bahasa yang digunakan oleh penulis. Fenomena bahasa yang digunakan oleh penulis terhadap gejala pencampuran bahasa. Umumnya, fenomena bahasa ini adalah satu segi komunikasi perbualan bagi memenuhi keperluan komunikasi dalam masyarakat yang mempunyai kepelbagaian bahasa. Dari segi konsep, penemuan fenomena bahasa ini banyak digunakan dalam novel bahasa Melayu cenderung menjadi dominan. Melalui kajian ini, fenomena bahasa dominan dalam novel ini ialah percampuran kod, di mana di dalam novel banyak dinyatakan perkataan dalam bahasa Inggeris seperti sorry, excuse me, nothing, wake up. Selain itu juga, di dalam novel ada menggunakan kod pencampuran antara bahasa Melayu dan juga lorat dialek Kedah seperti hang, pi dan sebagainya. Sekian, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.